Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Zazuli bin Hashim, bernombor metrik 254162 dan bernombor meja 17. Hari ini saya ingin membentangkan tentang cadangan penyelidikan saya yang bertajuk Persepsi Masyarakat Tempatan terhadap isu kemasukan pekerja asing, satu kajian dalam industri perkilangan di Batu Pahat, Johor. Yang pertama ialah pengenalan saya. Pengenalan kepada penyelidikan ini adalah Malaysia merupakan sebuah negara yang berperanan sebagai penerima dan penyumbang kepada tenaga kerja asing di Asia Tenggara. Tetapi antara kedua-dua peranan tersebut, Malaysia lebih dikenali sebagai negara penerima pekerja asing. Tambahan pula, pekerja asing ini lebih suka bekerja di Malaysia kerana situasi negara yang aman dan sentosa, mempunyai kestabilan ekonomi dan politik. Seterusnya, Malaysia telah mengubah struktur ekonomi daripada sektor pertanian kepada sektor perindustrian atau pembuatan. Sektor tersebut yang bercirikan pendapatan yang lumayan, pekerjaan yang stabil, mempunyai kesatuan kerja, kondisi yang menyenangkan dan banyak kemudahan infrastruktur. Hal tersebut menarik minat untuk pekerja asing untuk masuk bekerja di dalam industri perkilangan. Yang seterusnya adalah latar belakang kajian cadangan pendidikan saya adalah pada mulanya pertumbuhan ekonomi yang pesat inilah yang menjadi sebab mengapa kemasukan pekerja asing diperlukan. Akan tetapi pekerja asing tersebut yang pada mulanya dihadkan untuk sektor pembinaan dan sektor pertanian sahaja, telah berpindah ke sektor lain seperti sektor perkilangan ataupun perniagaan. Tambahan pula, muktakhir ini kehadiran pekerja-pekerja asing telah mewujudkan persaingan dengan penduduk tempatan untuk mendapatkan pekerjaan, terutamanya di dalam waktu dunia dilanda wabak COVID-19. Menurut Menteri di Kementerian Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamed, kerajaan akan menggaji semula dasar buruh asing kerana terdapat lebih 2.3 juta pekerja asing direkodkan semasa kawalan pergerakan dilaksanakan, PKP. Jadi terdapat banyak masalah pekerja-pekerja asing yang timbul di negara. Tambahan pula, kebimbangan rakyat Malaysia semakin meningkat disebabkan pekerja-pekerja asing tersebut menjadi kumpulan baru didapati positif COVID-19 yang dikesan di persekitaran tempat tinggal yang sesak di Ampang, Kuala Lumpur, Selangor. Yang seterusnya adalah 1.3 ialah penyataan masalah. Penyataan masalah ialah segala isu-isu yang timbul dalam kajian saya. Kemasukan, sebagai contoh adalah kemasukan pekerja asing telah mencapai tahap kebimbangan serta di luar kawalan hingga menggunakan impak negatif dalam keseluruhan sistem ekonomi, sosial dan politik. Okey, yang seterusnya adalah terdapat segelintir pengusaha kilang berpendapat upah yang dibayar kepada pekerja-pekerja asing jauh lebih murah. Seterusnya adalah kemasukan pekerja asing telah mewujudkan impak-impak negatif seperti membina rumah setinggan, mempunyai penyakit jangkit dan kewujudan pendatang asing tanpa izin. Hal tersebut telah menunjukkan banyak isu-isu yang berlaku disebabkan kemasukan pekerja asing. Tambahan pula, penyataan masalah ini adalah untuk pekaji menimbulkan soalan. Ya. Jadi daripada penyataan masalah ini tersebut, tahap yang membimbangkan serta di luar kawalan telah mewujudkan persoalan kajian ialah apakah faktor-faktor yang menarik pendatang asing untuk datang bekerja di Malaysia. Yang seterusnya, jika pekerja asing dibayar upah dengan rendah, apakah kebajikan mereka akan terabai ataupun tidak. Yang seterusnya adalah kemasukan pekerja asing telah mewujudkan impak-impak negatif. Jadi apakah impak-impak negatif yang timbul hasil kepada kemasukan pekerja asing ini. Jadi persoalan-persoalan kajian tersebut telah mewujudkan objektif kajian. Objektif kajian khusus saya adalah untuk mengenal pasti apakah faktor-faktor yang mendorong pekerja asing terlibat dalam industri perkilangan di Batu Pahat, Johor, untuk menggaji kebajikan yang diterima pekerja asing dalam industri perkilangan di Batu Pahat, Johor, untuk menggaji impak negatif terhadap kemasukan pekerja asing dalam industri perkilangan di Batu Pahat, Johor. Kepentingan kajian saya ialah kajian ini diharapkan dapat membantu dan memberi manfaat sama ada kepada pembuat dasar, masyarakat atau pihak berkepentingan. Jika kerajaan tidak mengawal faktor-faktor yang mendorong pekerja asing ini masuk ke dalam negara, maka akan timbul berkaitan permasalahan pendatang asing
dan menyusahkan pelbagai pihak untuk menguruskannya. Sebagai contoh, jika pekerja-pekerja asing ini terus masuk bekerja di sini, maka akan timbul masalah isu seperti pendatang asing tanpa izin, dan hal ini akan meningkatkan kos bagi kerajaan untuk tangkapan dan menghantar balik semua mereka ke negara asal. Dan seterusnya adalah kajian ini akan memperlihatkan keperluan kepada pihak berkuasa untuk membekukan pekerja asing ke dalam sektor perjalanan buat sementara waktu, selain dapat meminimalkan impak negatif. Seterusnya saya sambung dengan bab 2, iaitu sorotan karya. Sorotan karya adalah asas kepada pembentukan hipotesis. Jadi saya mulakan sorotan karya dengan konsep kajian. Konsep kajian saya adalah menurut Fuad Muhammad Barawi, migrasi terbagi kepada dua, iaitu migrasi dalaman dan migrasi antarabangsa. Migrasi dalaman tidak melibatkan sepadan, manakala migrasi antarabangsa merupakan migrasi yang melintasi sepadan sesebuah negara. Dan seterusnya adalah migrasi juga terbahagi kepada dua, iaitu migrasi secara sukarela dan migrasi secara terpaksa. Migrasi secara sukarela adalah disebabkan keinginan mereka sendiri untuk berhijrah, manakala migrasi secara terpaksa adalah disebabkan oleh faktor-faktor ketidakstabilan politik di negara asal ataupun kemiskinan di negara asal. Itu yang dinyatakan di dalam laporan kajian pekerja Indonesia di bahagian tawau. Sependek kata, kajian ini akan memfokuskan kepada kemasukan pekerja asing yang bermigrasi secara antarabangsa dan bermigrasi sama ada secara sukarela ataupun terpaksa. Seterusnya adalah kajian lepas. Di dalam kajian lepas, banyak saya ambil kajian-kajian lepas, tetapi saya ingin fokuskan kepada kajian yang dikaji oleh Nur Ain Achim dan Syazrin Dalina Rusdi pada Disember 2017. Tajuk kajian adalah The Employment of Foreign Workers, Issues and Implications toward Organizations' Performance. Dalam kajian tersebut, mereka mengkaji impak pekerja asing terhadap prestasi organisasi yang berobjektifkan ketersediaan peluang pekerjaan, tahap pendidikan dan persekitaran kerja bagi pekerja asing. Metodologi kajian yang mereka gunakan adalah berasaskan pendidikan empirikal, iaitu korelasi. Kajian mereka mendapati bahawa ketersediaan peluang pekerjaan asing mempunyai hubungan positif dengan prestasi organisasi. Maksudnya, jika pekerja asing meningkat dalam satu industri, maka prestasi organisasi juga meningkat. Jadi seterusnya saya sambung dengan bab 3, iaitu metodologi kajian. Secara ringkas, metodologi kajian adalah kaedah bagaimana sesuatu kajian dijalankan meliputi langkah dan tata cara yang digunakan untuk mencapai semua objektif kajian, di samping ia melibatkan hipotesis, teknik dan instrumen serta skop kajian yang digunakan untuk mengumpul, menguji dan menganalisis maklumat serta data kajian. Okey, yang pertama saya mulakan dengan hipotesis kajian. Hipotesis kajian adalah andaian yang digunakan untuk menerima atau menolak kenyataan yang terdapat dalam objektif kajian. Pekaji telah membentuk hipotesis null HN dan hipotesis alternatif HA. Kategori kajian adalah hipotesis secara terbuka. Yang ketiga adalah teknik kajian. Teknik kajian ini adalah kaedah yang digunakan untuk menguji hipotesis kajian. Yang pertama adalah sumber maklumat dan data. Pekaji menggunakan sumber data primer dan juga sumber data sekunder. Sumber data primer contohnya seperti borang surat sedik dan temu bual, manakala data sekunder seperti barang cetakan, buku-buku ataupun buku-buku ilmiah, jurnal dan artikel. Seterusnya adalah bentuk surat sedik. Borang surat sedik terbagi pada 4 bahagian, iaitu bahagian A, B, C dan D. Skala Likert digunakan untuk memudahkan responden menjawab. Soalan yang dikemukakan dalam surat sedik adalah secara tertutup. Pekaji akan melakukan kerja pengedaran dan pengumpulan borang surat sedik terhadap 100 orang responden dalam jangka masa 10 hari di 10 tempat kajian yang berbeza. Pekaji juga menggunakan kaedah temu bual secara bersemuka supaya pekaji dapat reaksi secara terus daripada mereka tentang isu kemasukan pekerja asing ini. Yang ketiga adalah kaedah pengumpulan maklumat dan data. Pekaji mengumpulkan maklumat dan data dengan menggunakan kaedah tinjauan. Hal ini kerana pekaji hanya memerlukan sebahagian maklumat dan data sahaja sebagai sampel daripada keseluruhan populasi masyarakat. Pekaji juga memilih kaedah persampilan rawat mudah kerana persampilan ini mendapat memastikan setiap individu mempunyai peluang yang sama untuk dipilih bagi mewakili populasi. Tambahan pula, persampilan rawat mudah ini dikatakan dapat menjimatkan kos, masa dan juga tenaga. Yang keempat adalah menganalisis maklumat dan data. Data yang diperoleh akan dianalisis secara statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah maklumat dan data dipersembahkan dalam bentuk jadual, rajah dan juga gambar.
Seterusnya yang keempat adalah instrumen kajian. Peralatan yang pekaji gunakan adalah terdiri daripada soal seledik, buku catatan dan telefon pintar. Yang kedua adalah pemacu USB dan komputer Imbus digunakan sebagai perkakasan. Manakala yang ketiga adalah komputer presisian komputer seperti Microsoft Word, SPSS dan Microsoft Excel. Yang kelima adalah skop kajian. Pertama, sasaran kajian ini melibatkan kajian di Batu Pahat Johor yang memfokuskan hanya kepada masyarakat tempatan yang menetap di sekitar sektor perkilangan di kawasan perindustrian Paya Raja. Pekerja juga menggunakan persampilan tujuan dan persampilan berbola salji. Persampilan tujuan adalah merujuk kepada prosedur persampilan terhadap kumpulan sasaran kajian, manakala persampilan berbola salji ialah merujuk kepada responden kajian diminta untuk mencadangkan responden lain yang menetap di sekitar industri perkilangan. Pemilihan kawasan kajian tersebut adalah kerana kawasan kajian tersebut berada berdekatan dengan tempat tinggal pekaji. Seterusnya adalah jangka masa kajian adalah dijangka 1 bulan 15 hari daripada 15 Jun 2020 sehingga 30 Julai 2020. Seterusnya adalah itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.